ketika mana Nabi SAW berumur 12 tahun. Nabi SAW berumur 12 tahun, Nabi pergi, maknanya satu step lagi selain daripada pengembalaan, sebab pengembalaan kambing ini berlaku sekitar Mekah, ataupun di luar sikit daripada Mekah. Tapi next stepnya adalah Nabi SAW telah pun maknanya bersedia untuk bersama dengan bapa saudara Nabi SAW, Abu Talib, untuk melakukan aktiviti perdagangan yang menjadi aktiviti utama masyarakat Arab pada ketika itu. Sebab trading ni menguntungkan. Sebab apa? Kalau kita tengok kedudukan Mekah ini, dia berada di tengah-tengah di antara dua center, iaitulah kawasan di sebelah selatan Mekah, ini sebelah bawah adalah kawasan Yaman, dan sebelah utara Mekah adalah Syam. Syam ni termasuklah Jordan, Palestin, Syria hari ni kan. Yang mana Yaman ini, saya pernah sebutkan sebelum ni, dia adalah center perdagangan ataupun antara checkpoint yang utama perdagangan di sebelah Asia. Termasuklah maknanya kita di tanah Melayu ni kan, di sebelah Asia. Sebab tu kita ada baca dalam sejarah kan, antara cara Islam datang ke tanah Melayu itu adalah melalui perdagangan, yang mana pedagang-pedagang daripada Yaman yang maknanya membawa maksud Islam. Selain daripada berdagang, mereka menyebarkan Islam ke tanah Melayu kita ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya pada malam ini dapat kita bersama untuk kita membincangkan perihal junjungan besar kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana daripada sirah baginda ini ada pelbagai perkara ibrah, penghayatan yang dapat kita ambil daripada perjalanan kisah hidup baginda, khususnya perjalanan dakwah Nabi SAW ketika mana Nabi bermula dilantik sebagai Nabi dan juga Rasul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang lalu kita berhenti setakat ni kehidupan Nabi SAW sebelum Nabi mendapat wahyu, iaitu pada permulaan awal setelah Nabi SAW kehilangan dua orang yang dikasihi baginda pada usia yang kecil, iainilah ibu baginda Aminah dan juga datuk baginda Abdul Muttalib. Masing-masing ketika mana Nabi SAW berusia 6 tahun ibu baginda, dan 8 tahun datuk Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW dijaga oleh bapa saudara baginda, iainilah Abu Talib, yang mana Abu Talib ini bukanlah daripada kalangan bapa saudara Nabi SAW yang kaya, tetapi Abu Talib ini maknanya mewarisi dari sudut haibah Abdul Muttalib, dari sudut hikmahnya, dari sudut maknanya ilmu pengetahuannya, yang menyebabkan orang respect kepada Abu Talib. Bapa saudara Nabi yang lain antaranya Abu Lahab kan, kaya kan.
salah satu sebabnya juga Abu Talib ni ada ramai anak, sama seperti mana datuk Nabi SAW Abdul Muttalib yang juga ada ramai anak. Baik, jadi kita sebutkan Nabi SAW seawal usia 9 ke 10 tahun ini telah pun menceburi pekerjaan, dan pekerjaan awal Nabi SAW adalah mengembala kambing. Dan kita tengok mengembala kambing ini, dia adalah satu pekerjaan yang banyak daripada kalangan Nabi dan juga Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan sebagai pengembala kambing. Sebab apa saya sebutkan? Ada 5 sebab kenapa kebanyakan Rasul dan juga Nabi itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pengembala kambing, khususnya sebelum daripada mereka menjadi Nabi dan juga Rasul. Kerana perkara pertama yang telah kita sebutkan sebelum ini, untuk maknanya mengembala kambing, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah mencari jalan ataupun path finding, jalan untuk pergi ke tempat yang mempunyai kawasan yang subur dari sudut rumputnya. Maknanya nak kena tahu juga geografinya, kan, kat mana tempat. Dan kita kena faham pada waktu itu, untuk keluar ke Mekah, masuk ke tanah ataupun masuk ke padang pasir, bukan satu perkara yang mudah. Kerana padang pasir ni dia tak macam kita hari ni yang kita ada jalan, kan, road kita ada jalan, jalan bertar. Kita pula boleh guna teknologi, ada Waze, boleh tengok siap nak pergi Google Map kat mana tempat yang cantik dan sebagainya. Sebelum kita pergi, kita dah boleh buat survey dah, kan. Tapi padang pasir ini adalah antara kehidupan dan juga kematian. Kerana apa? Kerana kalau tersesat kat padang pasir, tak ada air, tak ada makanan, memang mati, kan. Jadi perkara pertama nak menjadi seorang pengembala ini adalah orang yang dia boleh mencari potensi, kan, tempat, kan, untuk dibawa kambing-kambingnya itu, kan, bagi maknanya makan ataupun meragut rumput, kan, rumput yang subur. Itu yang pertama, path finding. Ini sebelum daripada Nabi SAW bergerak lagi. Yang kedua, kita sebutkan dalam mengembala kambing ini dia ada proses directing, iaitu apabila dah jumpa tempat tersebut, nak bawa kambing-kambing itu, kan. Jadi bukan mudah nak bawa kambing ni, kan, sebab dia bukan manusia, tak ada akal. Sebab tu kita tengok apa, cerita Ahmad Al-Bab, kan, ada seekor kambing terlepas masuk dalam gua. Jadi nak sebutkan mengarahkan aktiviti, maknanya kita nak membentuk leadership, kan. Ya, ini nak arahkan orang untuk ikut apa yang kita sebutkan. Dia bukan satu perkara yang develop sendiri, melainkan ianya perlukan kepada proses ataupun latihan, kan. Yang pertama tadi nak mencari potensi, kan. Dalam dakwah Nabi SAW juga kita tengok pada peringkat awal apa yang Nabi buat, Nabi mencari potensi, kan, orang yang berpotensi untuk diajak ke jalan yang benar. Yang kedua, nak directing, nak mengarahkan apa yang perlu dilaksanakan, kan. Maka dia memerlukan kepada haibah, memerlukan kepada latihan, proses, aktiviti, kan, bagi dia nak mengarahkan seseorang. Dalam bab maknanya mengembala kambing ini, maknanya nak mengarahkan kambing-kambing tersebut. Baik, setelah directing, memerlukan kepada kemahiran controlling. Jadi dah direct, okey, kita akan pergi jalan ni, kan. Sebab saya sebut padang pasir ni sama ada jalan dia. Ini kita nak pergi jalan ni, on the way ke nak pergi jalan tu, maknanya kena control, supaya tak ada yang duduk, seekor saja, berseorangan,
Kan kalau yang datang daripada tempat yang lain, nak duduk dalam perkumpulan tu macam mana, kan kalau bilangannya banyak dan sebagainya, bagaimana nak kelompok-kelompokkan, nak kelompokkan antara ibu dia dengan anak dia ke, ataupun kelompok kambing yang besar dengan yang kecil ke. Semua ini adalah skill, kan, yang diperlukan bagi untuk kontrol ketika mana proses mengembala kambing. Yang keempat, kita sebutkan bahawa antara proses yang dipelajari daripada pengembalaan ini adalah protecting, yakni melindungi daripada bahaya, daripada diterkam oleh binatang, melindungi daripada bahaya di padang pasir, yakni ribut pasir, angin yang kuat, bagaimana nak cari tempat yang selamat, kan. Rasa kasih walaupun binatang, tetapi dia tak orang kata apa, tak biarkan binatang tersesat ataupun terkena perkara-perkara yang boleh membahayakan. Kerana kita tengok hakikat menjadi dakwah itu, Nabi SAW adalah untuk mengelakkan umatnya daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Para rasul diutuskan bermula daripada Nuh alaihi salam, diutuskan kepada kaumnya ketika mana kaumnya itu telah sangat derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mengazab sesuatu kaum itu, Allah kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan mengazab sesuatu kaum melainkan kami telah utuskan kepada mereka rasul terlebih dahulu. Maknanya bila rasul itu datang, umat itu sedang berada dalam keadaan tenat. Jadi rasul itu perlu ada sikap keinginan untuk melindungi orang yang berada di bawahnya daripada bahaya. Dan ini dipelajari dalam proses pengembalaan, iaitulah yang keempat yang kita sebutkan tadi, protecting. Yang kelima dalam proses pengembalaan kambing adalah reflecting. Ini bila dah bawa kambing itu pergi ke tempat untuk dia makan, dia bukan pergi 1 jam makan balik. Kadang-kadang dia duduk di tempat yang sama dalam beberapa hari. Sebab tu kita ada kisah Nabi SAW ketika mana Nabi pergi mengembala kambing. Nabi tengok daripada luar Mekah, Nabi nampak Mekah ni sangat bercahaya. Nabi pernah nak pergi ke Mekah pada waktu malam daripada tempat mana pengembalaan Nabi tu, sebab nak tengoklah benda apa yang bercahaya sangat ni. Ya, ini tempat maknanya di Makkah itu dilakukan makna pesta dan sebagainya lah, kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala izin, maknanya Allah jaga Nabi. Walaupun Nabi pernah nak pergi ke Mekah nak tengok ada apa di Mekah tersebut, tetapi akhirnya Nabi SAW tertidur, mana Nabi tak sempat pun nak tengok apa yang berlaku. 2 kali berlaku dan akhirnya mana Nabi SAW dah tak pergi dah, membatalkan niat untuk nak tengok ada apa. Tapi nak sebutkan bahawa ketika mana nak proses pengembalaan kambing itu, dia memerlukan kepada reflecting, melihat kambing makan, melihat bagaimana awan. Ini yang semakin hilang dalam kehidupan kita hari ini bila kita ada gadget, kan. Sebab apa? Sebab bila bawa anak-anak kita pergi ke satu tempat, dia fikir boring lah, nak buat apa ni, Jadi kita kata tengoklah ni, awan, kita tengok apa ni, gunung kadang. Dia tak boleh nak reflect benda tu, dia tak boleh nak rasa macam kita tengok pun kita rasa tenang, kan. Sebab apa? Sebab semuanya laju, semuanya bergerak dalam teknologi dan sebagainya, dan ini satu perkara yang penting bagi seorang manusia itu untuk dia reflect terhadap apa yang berada dan juga apa yang berlaku di sekitarnya. So 5 perkara ini adalah 5 perkara yang dipelajari oleh Nabi SAW di awal usia Nabi, ketika mana Nabi SAW menjadi pengembala kambing.
Baik. Kemudian hari ini kita nak sambung ketika mana Nabi SAW berumur 12 tahun. Nabi SAW berumur 12 tahun, Nabi pergi, maknanya satu step lagi selain daripada pengembalaan, sebab pengembalaan kambing ini berlaku sekitar Mekah, ya, ataupun di luar sikit daripada Mekah. Tapi next stepnya adalah Nabi SAW telah pun maknanya bersedia untuk bersama dengan bapa saudara Nabi SAW, Abu Talib, untuk melakukan aktiviti perdagangan yang menjadi aktiviti utama masyarakat Arab pada ketika itu. Sebab trading ni menguntungkan. Sebab apa? Kalau kita tengok kedudukan Mekah ini, dia berada di tengah-tengah di antara dua center, iaitulah kawasan di sebelah selatan Mekah, ini sebelah bawah adalah kawasan Yaman, dan sebelah utara Mekah adalah Syam. Syam ni termasuklah Jordan, Palestin, Syria hari ni kan. Yang mana Yaman ini, saya pernah sebutkan sebelum ni, dia adalah center perdagangan ataupun antara checkpoint yang utama perdagangan di sebelah Asia. Termasuklah maknanya kita di tanah Melayu ni kan, di sebelah Asia. Sebab itu kita ada baca dalam sejarah kan, antara cara Islam datang ke tanah Melayu itu adalah melalui perdagangan, yang mana pedagang-pedagang daripada Yaman yang maknanya membawa maksud Islam. Selain daripada berdagang, mereka menyebarkan Islam ke tanah Melayu kita ni. Jadi dia center, maknanya di Yaman itu sebagai tempat perdagangan, maka dia ada pelbagai produk kan, barangan yang tak ada di Makkah dan tak ada di sebelah utaranya. Sebab utaranya adalah center perdagangan di sebelah Eropah kan, Palestin, khususnya Baitul Maqdis. Daripada awal dulu lagi, maknanya dia adalah kawasan yang strategik. Yang ni kalau kita tengok dikelilingi oleh beberapa laluan lautan dan sebagainya. Jadi tempat yang strategik, menjadi rebutan daripada dulu sampai sekarang kan. Beberapa kali maknanya Baitul Maqdis dan Palestin khususnya maknanya diambil oleh orang bukan Islam, kemudian dibuka oleh orang Islam. Kemudian diambil balik, kemudian dibuka balik. Dua kali pada zaman Sayyidina Umar dan juga pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Baik. Jadi nak sebutkan bahawa dua tempat ni center, dan Makkah ini dia menjadi perantara di antara dua tempat tersebut. Maknanya mereka akan pergi ke Yaman untuk ambil barang dagangan yang ada di sebelah Asia dan sebagainya, termasuk di Yaman sendiri, dan mereka akan bawa balik ke Mekah. Sama ada orang yang datang daripada utara kan, daripada Syam, membeli daripada mereka, ataupun maknanya mereka membawa barang dagangan itu pergi ke Syam kan, naik ke atas kan, pergi ke utara. Begitulah sebaliknya kan, bila mana mereka berada di utara sana, mereka ambil barang dagangan kan, balik ke Mekah, jual kepada orang Mekah ataupun orang Yaman yang datang berdagang. Dalam masa yang sama, mereka juga turut pergi ke Yaman semula untuk menjual barang dagangan yang mereka ambil di Syam kan. Jadi dia trading lah kan. Mekah ni tak ada apa pun kan, tapi disebabkan kedudukannya itu menyebabkan mereka dapat untuk melaksanakan ataupun aktiviti perdagangan itu boleh berjalan dengan lancar. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran dalam surah Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Yakni mereka bukan sekadar pergi trading berdagang, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka aman dalam melaksanakan aktiviti tersebut. Kenapa aman? Kerana kita faham kisah sebelum kelahiran Nabi SAW yang saya sebutkan sebelum ni adalah kisah berkaitan dengan
tentera bergajah Abrahah yang nak menyerang Mekah. Impak pada kisah tersebut, orang yang berada di sekitar tanah Arab ini, mereka dah tak berani untuk mengapa-apakan orang Quraisy. Sebab orang Quraisy ini dianggap sebagai orang-orang Tuhan ataupun orang-orang yang dijaga oleh satu kuasa yang ajaib, kan? Yang menyebabkan ketika mana mereka nak pergi melaksanakan aktiviti perdagangan itu, maka tidak ada berlaku sebarang kekacauan ataupun rompakan. Kerana apa? Bila pergi trading, kan, bukan dalam bilangan yang besar, dan bawa barangan yang nilainya mahal, kan, maka antara perkara yang akan berlaku kepada orang yang melakukan aktiviti perniagaan trading ini adalah dirompak oleh ladun padang pasir lah, kan. Tapi disebabkan kisah tentera bergajah Abrahah yang maknanya dimusnahkan itu, kisah itu maknanya berterusan viral, diketahui, diceritakan, menyebabkan orang Quraisy ni dapat kelebihan. Mereka ini dapat trading dalam keadaan yang aman. Sebab itu Allah kata ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Pada musim sejuk, mereka akan pergi ke Yaman, sebab Yaman ni panas, kan. Jadi kalau pergi pada musim sejuk taklah terlalu panas, kan. Jadi kalau tak terlalu panas, semua orang nak pergi pada waktu tu, kan. Dan juga perompak-perompak pun tahu dari sudut itulah waktu yang paling sesuai untuk mereka melaksanakan rompakan, sebab ramai orang pergi waktu tu pada musim sejuk ke Yaman, sebab Yaman panas. Manakala di sebelah utara Syam sejuk sampai adanya salji. Kalau pergi mungkin sejuk, maka sesuai pergi pada musim panas, kan. Jadi mestilah ramai yang akan pergi berdagang pada musim panas. Maka perompak pun dia pandai, kan. Tahu dah musim mana nak pergi merompak, kan. Jadi nak sebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada mereka makan, maknanya mereka boleh melakukan aktiviti tersebut, berdagang, ini boleh makan, ada harta, dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menjadikan mereka aman daripada diganggu oleh sesiapa yang ingin menceroboh ataupun merompak mereka, kan. Tapi apa pesan Allah? Falyabudu rabb hadzal bait, kan. Ini hendaklah mereka sembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang pemilik rumah, yakni Kaabah tersebut. Sebab itu kalau kita tengok kenapa peperangan berlaku. Kenapa peperangan berlaku? Peperangan berlaku kerana orang-orang musyrikin Makkah, mereka terancam dengan kedudukan Nabi SAW di Madinah. Madinah ni sebelah utara, yakni sebelum sampai ke Syam kena melalui Madinah. Jadi bila Madinah itu dikuasai oleh Nabi SAW, jadi mereka dah tak boleh dah nak bawa barang dagangan daripada Yaman ini pergi ke Syam, sebab kena lalui Madinah, kan. Dan mereka juga tak boleh nak ambil barang dagangan daripada Syam untuk dibawa ke Yaman. Jadi sebab itulah berlakunya peperangan. Bukan kerana permusuhan mereka dengan Nabi itu disebabkan agama, kan. Mereka pun bukanlah orang yang beragama sangat pun, dengan maknanya penyembahan berhala. Sebab itu dalam surah Al-Kafirun mereka boleh kata, kami sembah Tuhan kamu, 6 bulan kamu sembah Tuhan kami, tak ada masalah bagi kami. Sebab apa? Sebab bagi mereka agama ni bukan sesuatu yang perlu terikat, yang ni boleh longgar macam perkara-perkara yang lain. Jadi yang paling penting bagi mereka itu adalah dari sudut ekonominya, pengaruhnya, politiknya. Jadi ketika mana ekonomi mereka terancam, dari sudut kuasa politik mereka terancam, maka pada waktu itu mereka bersuara dan juga bertindak, kan. Sebab itu berlakunya peperangan demi peperangan, kan. Sebab itu kalau kita tengok, walaupun dalam peperangan Badar, nanti disebut peperangan Badar, 70 orang musyrikin Makkah ini telah terbunuh, kan. Pemimpin-pemimpin besar telah terbunuh, tapi mereka masih berani
kan, untuk datang dalam peperangan Uhud. Sebab apa? Sebab kalau mereka tak bunuh, bagi mereka, kalau mereka tak bunuh Nabi SAW, mereka juga akan mati, kan. Tak boleh nak melakukan aktiviti perdagangan dah, kan. Lebih baik maknanya, kan, kita kerahkan tenaga untuk, kan, membunuh Nabi SAW. Sebab itu walaupun Uhud kita tahu kisahnya, kan, ada umat Islam yang tercedera, yang ramai, yang hampir-hampir kalah, tapi sebenarnya tak kalah. Sebab misi utama mereka itu tak tercapai, iaitu membunuh Nabi SAW, kan. Jadi dalam peperangan ni, walaupun musuh kita itu mereka kalah banyak, hilang dia punya peralatan, orang dan sebagainya, selagi mana orang yang dikehendaki itu tak terbunuh, maka tak tercapai dari sudut tujuan peperangan. Kita tengok apa yang berlaku di Gaza hari ini. Walaupun kita tahu apa yang berlaku dengan pengoboman, dengan kehancuran yang sangat besar, tapi kenapa Israel dia rasa tak puas ni? Sebab dia tak sampai kepada tujuan peperangan dia tu, kan? Iaitu nak menghapuskan, nak menghancurkan Hamas itu sendiri, kan? Jadi walaupun nampak dari sudut orang musyrikin ni nampak macam menang dalam peperangan Uhud, kan, tapi sebenarnya dia tak menang, sebab dia tak capai kepada tujuan dia nak berperang, kan, iaitu Nabi SAW belum terbunuh. Sebab itu dia datang pula peperangan Ahzab dengan lebih ramai orang, kan, sebab nak hapuskan terus orang Madinah, tapi juga tak berjaya. Baik, jadi nak sebutkan tentang aktiviti perdagangan itu adalah aktiviti yang sangat memberikan keuntungan kepada orang Makkah. Jadi Nabi SAW pada usia Nabi SAW 12 tahun, Nabi telah pun bersama dengan Abu Talib untuk berniaga ke Syam. Dan mereka sampai di tempat di Syam itu yang bernama Busra, yang mana pada ketika itu Busra adalah sebuah negeri di daerah negeri Arab yang di bawah taklukan Rom. Mana Rom yang menguasai di sebelah Syam pada ketika itu. Di sana ada terdapat seorang paderi yang bernama Josh. Josh Jarjis dalam bahasa Arab, Jarjis tapi dalam bahasa Inggeris Josh yang dikenali sebagai Bahira. Jadi bila mana rombongan Nabi SAW ni dan juga Abu Talib sampai ke sana, Bahira ni bila dia dengar, sebab dia paderi ni dia dah tahu dah sign, tanda-tanda maknanya kenabian. Dia seorang yang maknanya pegang teguh dengan kitab dia lah, kan. Jadi bila mana dia melihat rombongan daripada Arab datang, dia biasanya akan keluar tengok, kan, ada tak tanda-tanda yang dia telah baca dalam kitab dia yang berlaku, kan. Dan bila mana rombongan Nabi SAW tiba, maka Bahira pun keluar untuk menemui mereka dan memuliakan mereka sebagai tetamu. Dan ini bukan satu kebiasaannya, bukan biasa, sebab dia nak katakan macam orang elit lah, golongan elit, nak pergi sambut orang-orang yang datang berdagang. Bukan satu kebiasaan bagi Bahira ini. Tetapi ketika mana rombongan Nabi SAW, dia pun keluar untuk menyambut mereka, memuliakan mereka. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, dia ajak mereka ini, rombongan Nabi SAW ini, untuk makan malam lah, lebih kurang lah, ajak di mai dinner. Dan dia pesan bahawa tidak ada seorang pun daripada kalangan rombongan itu yang tertinggal. Jadi apa yang berlaku bila mana mereka nak pergi berjumpa dengan Bahira ini, so sudah tentulah ada orang yang perlu menjaga barang dagangan mereka ni, kan. Maka yang dipilih pada ketika itu adalah yang paling muda, iaitu Nabi SAW, kan. Jadi mereka pun pergi bertemu dengan Bahira. Jadi bila Bahira tengok seorang-seorang maknanya pedagang itu, dia kata ni tak cukup ni, kan, mesti ada yang tertinggal, kan. Dan mereka pun orang kata memang pun, dan kami suruh budak yang paling muda tu untuk jaga barang dagangan kami. Dan Bahira meminta untuk dijemput budak tersebut, ataupun ia adalah Nabi SAW lah, kan. Jadi
dia pun datang. Bila bertemu dengan Buhaira ataupun Bahira, kan, ini ada sebut Buhaira, ada sebut Bahira, maka dia pun memegang tangan Nabi SAW dan dia berkata, inilah penghulu dunia sejagat, inilah orang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat untuk sekalian alam. Maka dia berkata kata Abu Talib, Abu Talib dengar apa yang disebutkan, bagaimana kamu mengetahuinya? Maka jawab beliau, tahukah kamu bahawa semasa kamu menghala ke sini daripada Al-Aqabah, Aqabah ni di penghujung Jordan, kan, di tempat yang berpantai. Aqabah, tidak ada batu dan pokok-pokok pun yang tidak tunduk sujud kepadanya. Sujud seperti ini hanya berlaku kepada Nabi sahaja, dan aku sangat mengenali khataman nubuwah yang ada padanya. Dan bila ditanya kepada kepada Abu Talib, kamu ni siapa? Abu Talib kata, aku ni bapa dia. Buhaira kata, mustahil. Kenapa? Kerana dia ini seperti mana yang tercatat dalam kitab mereka, bahawa tidak mempunyai bapa ataupun dia adalah anak yatim. Barulah Abu Talib kata, aku ni bapa saudara lah. Tapi bapa saudara pun dianggap seperti mana bapa lah, kan, sebab waris bapa kepada bapa. Baik. Jadi kemudiannya dia pun bertanyakan kepada Nabi SAW berkaitan dengan tanda, macam tanda lahir, tanda khataman nubuwah yang berada di belakang Nabi, belakang badan Nabi SAW. Jadi kemudian Buhaira pun berkata, semua yang disebutkan, semua sifat-sifat Nabi SAW yang diceritakan itu telah pun terdapat dalam kitab-kitab kami. Maka Buhaira pun berkata kepada Abu Talib, bawalah Nabi SAW Muhammad ini pulang ke Makkah, kerana dia khawatiri akan ada tindakan jahat daripada orang Yahudi. Sebab apa? Sebab orang Yahudi pun mereka mengetahui hal yang sama, iaitu akan lahirnya Nabi akhir zaman, dan mereka nak cari Nabi tersebut. Sebab apa? Sebab mereka nak suruh mana follow mereka lah, jadi takut ada tindakan jahat yang dilakukan oleh orang Yahudi. Maka Abu Talib pun berpatah balik. Sebab apa? Sebab Nabi SAW berhenti dekat Busra, ini salah satu tempat di Syam, berhampiran Syam, ini dekat dengan Madinah. Orang Yahudi berada di Madinah, di Yathrib lah, nama lama bagi Madinah Yathrib. Mereka dah tahu daripada kitab mereka, sampaikan mereka travel dan duduk di Madinah, menunggu kehadiran Nabi yang terakhir, kan. Jadi kadang-kadang kita fikir pelik juga, kan, kenapa ketika mana Nabi diutuskan mereka tak beriman, kan? Sedangkan mereka yang sendiri yang menunggu Nabi yang terakhir, kerana mereka menyangka bahawa Nabi yang terakhir itu daripada kalangan bangsa mereka, kan? Tapi rupanya daripada kalangan Arab. Baik, itu ketika mana Nabi SAW berusia 12 tahun. Kemudian bila mana Nabi SAW berusia 15 tahun, telah berlaku satu peperangan yang disebutkan peperangan Al-Fijar, iaitu peperangan kejahatan. Jadi pihak pertamanya adalah Quraisy dan Kinanah, dan yang keduanya maknanya lawan kepada pihak Qais, kan. Jadi apa yang berlaku pada ketika ini, kemenangan pada pihak Qais pada permulaannya, dan kemudiannya dimenangi oleh Quraisy bersama dengan Kinanah. Dalam peperangan ini juga berlaku dalam bulan haram. Jadi orang Arab ni mereka dah ketahui bulan haram ni adalah bulan suci, tak boleh berlaku peperangan. Sebab tu namanya peperangan ni Fijar. Fijar ni, Fujar ini adalah peperangan yang jahat, kejahatan, kan. Jadi disebutkan dalam peperangan ini Nabi SAW tidaklah maknanya berperang di barisan hadapan. Cumanya Nabi SAW memberikan anak panah kepada bapa saudaranya. Jadi di sini kita dapat lihat maknanya Nabi SAW telah pun terlatih pada usia muda, bukan sekadar dari sudut ilmu main pedang peperangan sahaja, tapi telah pun maknanya terlibat secara langsung di medan peperangan sendiri.
walaupun hanya memberikan anak panah. Dan guru peperangan Nabi SAW adalah Hamzah radhiyallahu an. Hamzah ni statusnya dengan Nabi adalah bapa saudara, tetapi umurnya itu umur dekat-dekat. Bahkan pernah satu ibu susuan dengan Nabi SAW. Jadi Hamzah ni sangat rapat dengan Nabi lah. Sebab tu bila Hamzah radhiyallahu an syahid dalam peperangan Uhud, Nabi SAW sangat sedih kan, kerana yang bunuh dia itu adalah seorang hamba kan. Baik. Kemudian apa yang berlaku kemudiannya, ketika mana Nabi SAW selepas daripada peperangan Fijar itu, dilakukan satu perjanjian di dalam bulan haram juga yang dinamakan perjanjian Halful Fudul ataupun Hilful Fudul, iaitulah perjanjian Al-Fudul. Baik, apa intipati pada perjanjian ini? Pertamanya, kalau kita tengok dalam perjanjian Fudul ini, dijemput kabilah-kabilah Quraisy, seperti mana Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Asad bin Abdul Uzza, Zurah bin Kilab, dan pelbagai lagi nama-nama mereka ini, yang mana mereka ini berkumpul. Dalam perjanjian tersebut mereka bersetuju dan berjanji untuk memihak kepada sesiapa sahaja yang dianiayai dan bertindak terhadap penganiaya hingga dapat dikembalikan hak kepada tuannya. Nabi SAW bersabda ketika mana Nabi dah mana dilantik menjadi Rasul, Nabi kata dalam perjanjian ini, Nabi kata, aku telah menyertai satu perjanjian yang dilangsungkan di rumah Abdullah ibn Jada'an, perjanjian yang menyenangkan hatiku lebih daripada kesenanganku kepada unta-unta yang gemuk. Unta-unta gemuk ni maknanya barang rare lah, ataupun barang yang mahal. Sekiranya aku diajak sekali lagi semasa di dalam Islam, nescaya aku akan berikan persetujuan segera. Apa impak perjanjian ini sebenarnya? Kita kena tahu kehidupan masyarakat Arab ini, mereka hidup dalam asabiah, perkauman. Perkauman ni bukan semata-mata nak menonjolkan kemelayuan. Contoh, kita nak bawa identiti jati diri Melayu. Itu bukan asabiah kan. Asabiah ni maknanya seseorang yang macam mana pun apa yang berlaku kepada ahli keluarga dia ataupun dia punya klan dia, maka dia akan backup. Sama ada ahli klan dia itu betul ataupun salah, dia akan backup macam mana pun. Itu panggil asabiah kan. Yang ni dia kira kalau dia adalah sebahagian daripada kumpulan aku, maka aku akan backup dia, tak kira dia salah ke, tak kira dia betul. So dalam perjanjian ini telah memecahkan asabiah tersebut. Apabila perjanjian ini bersetuju untuk kita berikan keadilan kepada orang yang teraniaya, tak kira lah orang yang teraniaya tu datang daripada kumpulan mana, daripada tribe yang mana, daripada klan yang mana kan, maka kita akan berikan keadilan kepada orang tersebut. Maka ini sesuatu yang memberikan kegembiraan kepada Nabi SAW. Sebab tu Nabi kata, kalau semasa aku Islam ini, dengan makna setelah Nabi menjadi Rasul itu diajak, maka Nabi akan menyatakan persetujuan baginda terhadap perkara tersebut. Baik, kerana ada kisah seorang lelaki yang mana dia daripada luar kota Mekah, yang bernama tak disebutkan seorang lelaki itu, tetapi dia daripada Zubaid, yang ini satu kota. Dia bawa barang dagangan perniagaannya. Barang itu dibeli oleh seorang pemimpin Quraisy yang bernama Al-Wa'il ibn Sahmi. Namun Al-Wa'il ni dia tak bayar lagi, maknanya dia berhutang dulu. Sebagai tindak balas, beliau telah meminta pertolongan daripada Abdud Dar. Ini kalau kita tengok dalam riwayat lain, ada cerita panjang sikit. Laki ni dia datang berniaga di Mekah. Kemudian dia nak jual barang dagangan dia. Al-Wa'il ibn Sahmi ni dia nak beli, tapi dia kata, aku beli dengan kau secara hutang. Pergilah tengok dulu, duduk dulu di Mekah,
beberapa hari, sebab dah travel jauh, mestilah maknanya duduk di Mekah beberapa hari. Pergi carilah barang dagangan kamu, apa yang kamu nak beli pula untuk bawa balik. Nanti sebelum kamu bawa balik nanti, aku akan bayar kepada kamu. Tapi bila sampai pada harinya, Al-Wa'il ni tak bayar, dan dia menafikan bahawa dia mengambil barang daripada lelaki tersebut. Dan lelaki tersebut pun dia naik ke atas bukit, dan kemudian dia seru orang Quraisy, kan. Dia kata lelaki ini telah, maknanya Al-Wa'il tadi, dia telah menipunya. Dia kata nak bayar tapi dia tak bayar. Tetapi pada permulaannya, sebab lelaki ini daripada luar, so tak ada orang yang nak backup dia. Sedangkan Al-Wa'il ini dia memang orang Mekah, menyebabkan orang nak backup dia. Maka selepas daripada itu, bila lelaki ini maknanya dia bercakap dengan lebih lantang, dia bersyair dan sebagainya, barulah orang dengar. Maka selepas daripada peristiwa inilah berlakunya perjanjian Fudul. Dia panggil Fudul ini perjanjian yang telah memecahkan, yang ni kita ingat perjanjian Fudul ni perjanjian yang telah memecahkan asabiah yang berlaku dalam kalangan orang Quraisy, kan. Jadi itu adalah satu perjanjian yang sangat disukai dan juga sangat dicintai oleh Nabi SAW. Baik. Jadi sampailah pada usia Nabi SAW. Kemudiannya tadi peperangan Fijar, umur Nabi 15 tahun. Dalam perjanjian Fudul ni tak disebutkan umur Nabi berapa, tapi sekitar dalam belasan tahun ataupun awal 20-an. Sampailah kepada umur Nabi SAW 25 tahun, yang insyaAllah kita sambung nanti. Sebab ceritanya panjang sikit lah. Cerita berkaitan dengan perkahwinan Nabi SAW dengan Sayyidatina Khadijah. Kemudian Nabi juga melakukan, ada satu lagi peristiwa yang besar sebelum Nabi menjadi Rasul, iaitulah peristiwa tahkim, iaitu peristiwa meletakkan batu Hajarul Aswad, dan selepas berlakunya satu banjir besar di Kaabah. Jadi dua peristiwa lagi sebelum kita melihat kepada Nabi SAW menerima wahyu kali pertamanya. Mungkin pada pertemuan akan datang kita sebut tentang perkahwinan Nabi dan juga peristiwa tahkim ni, insya-Allah. Wallahu taala alam. Apa yang baik itu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimahkamkan dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.